flashing lights bouncing off the floor, confident energy in the air. People moving to the beat, loud brass hits cut through the mix, that in a bold statement. The bass is deep and bouncy, making the beat feel infectious. Hi-hats and punch elements give it that signature club rhythm. Go with that sassy female with the power of real leather club and a deep 808 bass pulses under claps and hi-hats, slowly building energy. Trap style drums kick in, introducing groove. Baiklah, terima kasih. Baiklah, maafkan saya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan pentas ini kepada moderator kita pada petang ini, iaitu saudari Jolene Ellen John, untuk mengendalikan sesi perkongsian bersama panel jemputan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudari Fatin atas pengenalan sebentar tadi. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sempat hadir pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Malik kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada petang ini. Sebelum kita memulakan sesi perbincangan kita, mungkin Encik Malik boleh memperkenalkan diri secara ringkas kepada para hadirin yang hadir pada petang ini, berkongsi sedikit tentang latar belakang pelibatan Encik di dalam dunia teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat datang pada anak-anak teater Fakulti Seni Budaya dan Kreatif UNIMAS. Terima kasih atas jemputan untuk memberi ruang dan peluang pada saya untuk berkongsi pengalaman sepanjang keterlibatan dalam teater di Sarawak. Nama semua dah tahu, saya ada nama glamour, saya ada nama artis. Tetap dengan nama saya Malik bin Hassan. Tak dalam Facebook kah, TikTok kah, apakah. Tapi yang pastinya FB saya kena stalker lah. Saya tahu gambar-gambar semua dalam FB itu. Okey, siapa saya benarkan demi untuk ilmiah perkongsian yang saya ada masalah. Malik bin Hassan, umur 20. Kenapa? Kita santai-santai je lah. Sebab stres, darah tinggi lah. Umur 35. Sudah, kita terbalikan 53. Jadi saya merasa lah sebab saya bermula pada tahun 1990. Ketika itu saya tingkatan 5 untuk pertandingan drama atas sekolah. Dan teater yang pertama saya lakukan adalah Lembing Awang Pulang ke Dayang, pertandingan drama atas sekolah itu yang ada dapat Johan. Tapi saya dah biasa dengan pentas tu ketika sekolah rendah lagi. Saya orang kata saya tahulah mungkin dah suka elak tadi. Mula masuk tanding azan, tanding tilawah Al-Quran, sampai label ni dah wakil sekolah apa semua bahasa Sarawak menengah. Mula saya aktif dengan syarahan agama, pidato, semua wakil sekolah. Setelah yang bakat adalah bakat anugerah Allah dan reklamasi puisi. Saya di sekolah lebih pada puisi dan tak tahu sih setiap perhimpunan saya nak terpentas. Bukan kena hukum baca puisi. Kena baca puisi. Dan apabila pertandingan drama atas sekolah bermula, saya dipanggil untuk temuduga nanti uji bakat. Tapi ialah bakat ada di Sia dan terus dapat. Dan kebetulannya juga ada yang perlukan seorang pelakon yang boleh bersilat. Dan kebetulan waktu dia pun pernah belajar silat juga. Jadi yang membantulah sebenarnya. Ya, salah satu yang ilmiahnya adalah persiapan seorang aktor. Yang bukan hanya kita belajar berlakon, kita kena belajar ilmu sampingan, maksudnya bersilat, menari, menyanyi, agama, belajar Islam, agama. Ni tahu kita jadi watak ustaz. Tapi balik datang kita mabuk tu ayat salah dah nak. Contohnya macam ni lah. Kayak isteri baru seorang. Betul. Isteri baru seorang. Anak dah 3. Tapi tutup kilang dah lah. Saya dah lagi lah. Lupa sikit dek. Anak saya kisah salam tang sayang. Yang siapa yang mengenali dengan Wahidah binti Syah ataupun nama glamournya Moon.
Yang kesalahannya saya datang sebab bapaknya berebut. Dapat merempit. Jadi ialah simple. Okay, saya daripada Persatuan Sindikatif Sipar Sarawak. Okay, asal saya dulu adalah grup teater Sedar Sarawak. Kita mula kami datang pada tahun 1991. Selepas sekolah saya mengikuti program Bengkel Teater sepanjang tahun, KPS di Greater Waterfront ya. Ada si Tuan Anggar Boyak. Di sialah asalnya dulu KPSU kita tempat di sini. KPSU siapa kami bengkel sepanjang tahun di sialah bertemu dengan saudara Abdullah Untung, dengan Dr. Safian Bujang, Safian Jalil, Zakaria Manan yang siapa tahu yang pernah peminat bangsawan malamnya Menangga ada datang hanya bangsawannya. Ialah yang kami jumpa di sini. Dan kami terus tumbuhkan grup teater Sedar Sarawak. Dan pada tahun 2016 kami berpecah membawa haluan masing-masing. Dan tetapi sebilangan besarnya masuk menubuhkan Sifar. Jadi ya lah simple. Cukup. Cukup. Simple malam. Abang rasa cukup? Ya, kita interaksi biasa-biasa aja lah. Macam kita rimbang aja lepak-lepak, gugur. Oke, kita beralih kepada soalan seterusnya. Ini baru soalan pertama nih ya. Apa soal pertama? Oke. Ada apa yang soalan? 10. 20 lah. Oke, soalan pertama, boleh Encik Malik kongsikan bagaimana bermulanya titik tolak yang membawa Encik Malik terjun ke dalam dunia seni lakon dan pengarahan di bumi Borneo ini. Ya tadi sebenarnya dah cerita dah tadi lah. Jadi yang bermula tadi kan, bermula kerana pertandingan rawat sekolah pergi uji bakat. Dan setiap perjalanan teater tu yang kami lalui ada kenangan-kenangannya, ada kenangan lucu, ada kenangan pahit manisnya, semua ada. Dan saya terlibat bermula dengan mungkin kita kenal seorang DJ RTM di Sarawak FM yang nama Haji Rosli Muntah. Ialah guru saya yang pertama dalam bidang teater. Jadi saya rasa jawapannya tadi dah dijawab dengan awal tadi lah nak. Oke, soalan seterusnya, sepanjang bergelar pelakon, apakah watak yang paling mencabar dan pada masa yang sama paling memberi kesan mendalam kepada Encik Malik? Okey. Lima Regis mencabarnya stamina. Yalah sebenarnya stamina sebab semakin dah mana umur muda, jadi dia dapat melompat-lompat macam ni kan sampai terusuknya berlakon lah. Tahu nak? Sebab mana nak malas daripada mana. Ya mencabarnya lima Regis stamina lah. Stamina badan pun dah gitu. Setengah daripada dulu. Dulu umur 25, berat badan 50 lebih. Jadi boleh bertanding silat pun boleh semasuk pergi. Itu siapa lah. Ada pun ada kenangan juga lah. Kecederaan lutut tu ada kenangan juga. Sebenarnya soalannya itu apa? Okey, watak yang mencabar. Okey, watak yang mencabar bagi saya sepanjang saya terlibat dengan teater yang pertama, dan bila saya berjaya ngembak bendaya menjadi suatu kenangan yang sangat manis dalam hidup saya. Okey, apabila kami orang nak masuk festival teater, duduk di dekat Batu Tujuh. Waktu yang hujan, ketika itu hujan lebat, angin bertiup kencang. Tiba-tiba peti sambung meniup. Tiba-tiba penulis skripnya datang melimpas. Tanya, cikgu, kami amat skrip kita. Skrip apa? Tukang Ansera. Pernah mengasih Tukang Ansera, cerita Iban di Seratok. Yang bermaksud tukang cerita. Okay, cerita tukang cerita. Jadi bila bagus kita orang mak. Siapa jadi Akid Malik? Okey, mula dulu saya ngembak cerita tu. Sedangnya pernah mak cerita kebangsaan. Dan yang waktu yang nombor 2 dan pelakonnya adalah Puan Dorothy. Mungkin kenal si ini pensyarah di UiTM gitu. Yang menang pelakon pembantu wanita terbaik pada waktu itu. Jadi bila memang banyak okey, mun kita orang membak kacaknya watak Akid dan Remongnya disatukan. Disatukan jadi mudanya jadi Remong, pahlawan Iban, dan tuanya jadi Akid. Okey, cabarannya saya mix
Bapak Melayu, mak Bidayuh, bau, muka Korea. Ya sebenarnya cabarannya saya pandai nak Bidayuh sih, mana sih mandi sebab selalu mau pulang kampung Christmas kat gawai. Memang anti saya nak kelakar speaking Jerman, dia sebab kelakar Melayu. Hanya mau memang belajar. Okey, saya ada masalah. Jadi cabarannya saya sih balik kelakar Iban. Sedangkan watak ya Iban, kita pun belajar pada kajian watak kan. Kalau kita berlakon, bukan watak Iban, hanya menggunakan cawan, dialog bahasa Malaysia. Apa yang kita rasa? Betul sih? Pelik kan? Jadi kita kena belajar kelakar Iban. Kita tahu, macam ni saya pernah latihan. Pertama, okay, kita Iban kan? Kita apa? Orang Sabah bang? Oh, okay. Nanti kalau saya cakap Sabah lebih daripada Sabah nanti punya Indo nanti. Okay, bila cabarannya macam ni saya belajar. Okay, saya dalam produksi Iban tanya, okay, belajar slang Iban macam ni, dialog macam ni tu. Pasnya kami orang apa kami buat setiap hari kami dengar rancangan Iban YFM. Sebab Iban tu nya ada cara pengucapan berdialog nyampur. Kalau kita ingat yang YB Sarawak dulu, Datuk Alfred Jabu, ingat, kenal sih? Alfred Jabu tahun kelakarnya macam ni kan. Bilanya kelakar orang putihnya mana? Good morning everybody. Jadi bila kita kelakar dialog bahasa Malaysia pun, oh tabi, balakaban Akik dan ini. Hari ini Akik akan bercerita tentang remung dan megah. Hari ini Akik akan pergi sana, nanti jumpa lagi sini. Okey, dia cabaran kami. Cabaran jadi sangat sikit-sikit. Bukan nak cerita lah. Bila di kampung, saya tu jadi imam di subuh kecil ya, si besar, subuh kecil kan. Apa tak fikir, so, mam, berlakon terbentas sama kecawan. Cabaran lah, cabaran. Okay, bila ada berlakon terbentas makin, saya madang pengarah, okay. Tu, foot, tas, buka baju, kecawan, dia terbentas. Dan kami bukan seorang penari, tetapi insyaAllah boleh menari kalau badan masih kurus lah. Dan kita semput. Okey, bila ada ya, kami pergi kampung budaya belajar ngajat. Okey, dan juga ilmunya jangan kita orang salah faham. Sebab dulu kami pernah nak cerita Iban, tapi bila berlawan sila Melayu. Maksud Iban ni ada cara nyampur. Iban macam itu ada dapat cadangan dalam YouTube itu Iban selalu malah kuntau. Tapi kalau yang sebenarnya Iban yang warrior dulu dahnya berlawan, dahnya banyak melompat. Terbang waktu badan di slim. Okey lah, kini tu minta maaf je lah. Nah, waktu ya lompat dan cabangan waktu itu apa? Satu deh. Bila kami berlakon akan lakon amat penting dan memahami dan bertimbang rasa dan ada kerja sebagai satu pasukan. Parang hilang kami ya, sigit di bola sampai kami show di KL kami masih pakai parang hilang. Kawan kami yang 3/3 parangnya habis patah. Kenapa? Waktu berlatih ni tetap kami dalam yang lompatnya tetap kami blok macam ni tetap terus habis terus. Ada sekali kami orang tengah berlatih, parang patah, kena dai, cucur dah saya keluar. Okey, jadi selain belajar berlakon, kita belajar teknik macam ya. Maksudnya bila kita letak mesti sekat, menurut silat mana tetap sekat, jangan dihabis. Cuma aja tahan kita muntah berlakon latihan sebulan, setiap malam kata nak tampar, tahan sih. Contoh. Jadi kena belajar juga teknik-teknik supaya kawan kita si sakit kena tampak kami reaksi dan aksi yang macam ni harus dilatih dan sebagai seorang pengarah dia lah harus membantu pelakon yang macam ni. Okey, bila dah habis cerita sampai pergi, alhamdulillah rezeki menang dalam cerita ya, pergi KL, kami yang mencipta satu sejarah yang belum pernah berlaku dalam festival teater Malaysia. Sebuah kumpulan menang hampir semua anugerah. Dan waktu yang anugerah hanya dibagi kepada 2. Puisin, kami yang melawan Si Azri. Si Azri nombor 2.
Kami orang nombor 1. Waktu ya kami nang sangat terpikat dengan pelakon sidaknya perempuan. Oh, Amira ambil kacak tu Ustaz. Bukan kerana terpikat apa. Dia kacak, lakonannya kacak. Nah, cerita setinggan, dia buntin, dan yang mula cerita cacik, tin roti, dah malunya pun. Yang menang, kami agaknya menang. Kan sikit dan yang menang scenografi terbaik. Dan kami orang Alhamdulillah yang menang pengarah terbaik. Dan Alhamdulillah rezeki kami menang pelakon lelaki terbaik. Kayak pelakon pembantu lelaki terbaik, pelakon wanita pembantu, pelakon harapan lelaki terbaik, pelakon pembantu wanita terbaik. Kami yang menang 6 anugerah berbanding daripada 8 9 anugerah pada waktu itu. Hanya hadiah bagi berdua aja, Selangor dan Sarawak pada waktu itu. Dan yang oleh kerana dah setahun berlatih nak lidah tak ada bunyi orang Iban. Ya, cabarannya balik ke Sarawak, masuk pertandingan sembara puisi. Dapat bayang, saya deklarasi puisi dah bunyi orang Iban. Ini tanah air. Oh, ini dah juga nak tahu kelakar puisi dah bunyi orang Iban lah. Kerana lidah kita masih lekat. Rasanya setahun lah bawa lidah kami dapat balik kepada Nok Apik itu dah dapat lah, dah tahu jam ni lidah kami ya. Okey lah, nak waktu ya bunyi orang Iban. Jadi ya cabarannya banyak lagi lah sebenarnya. Cabaran yang lain kami pernah hampir mati di atas pentas, berlatih untuk berbaik demam, berlatih gelagat untuk Ali, jadi guru silat, waktu kita ya berbaik demam bersilat. Bila bersilat kawan main flute, seolah flute yang masuk ke dalam diri pun. Bila nak tiba duduk tu padam, kami kira kolap habis. Lepasnya sedar pingsan, sahabat bawa kereta, kawan bawa kereta pulang rumah. Kayak muntah dalam kereta. Dah siapa lagi? Memang badan dah habis dah. Pasal esok pergi klinik, darah bukannya merah lagi, hitam, terlalu pekat. Berarti kolesterol tinggi. Yalah di antara yang buat betul banyak dah kenangan lucu lah sebenarnya lah. Banyak kenangan lucu. Cuma saya pesan kita orang waktu berlatih atau pesan guru saya lah. Kami yang pesan yang mau berlatih buat 200%. Jangan selalunya minta maaf lah, mungkin ya orang Sarawak dulu selalu berlakon di mana siapa kelak malam show Bok Syekh datang, kau pastikan Syekh kau datang. Syekh watak kau datang. Lo tahu je. Tapi bila kami ada berguru dengan saudara Ramli Andi, kami orang nak berlatih serta beri 200%. Setiap latihan seperti show. Kita mau tahu level ni stamina kita apa semua. Jadi bila dah waktu show kita turun jadi 100% pun masih full kan. Yang kami buat lah untuk latihan waktu tukang seraya. Dan setiap malam sebulan 2 bulan yang kami dah bercawan dah. 6 kilo pendek turun berikut musim sekolah. Aduh. Okay. Jawab soalan sih. Menjawab. Okey. Kita beralih kepada soalan yang keempat, nomor 4, iaitu perjalanan seni Encik Malik. Apabila melihat perjalanan seni Encik pada hari ini, apakah yang membuatkan Encik terus setia berada di dalam dunia teater selama lebih daripada 3 dekad, walaupun bidang ini sering berhadapan dengan pelbagai cabaran dan perubahan zaman? Okey, satunya terus terang saya berkarya dengan lakonan. Kita bukan berlakon, kita berkarya. Setiap kita tampil dengan watak-watak baru, kita akan cipta watak, perwatakan yang kita bawa. Kadang-kadang skrip, kita pun tahu kan skrip mati kan. Skrip itu mati. Yang menghidupkan skrip adalah pelakon. Pelakon sini mewarnai dengan dialog-dialog macamnya. Dan sebab pernah bertanya dengan kawan, kenapa si bercerita lagi? Malas lah, bermasa, si ada duit, minyak habis. Nanti kita tahu ni berlakon, satunya untuk glamour dan cari duit. Dan sikit juga lah, susah daripada kita orang anak-anak. Saya Iga. Bila kita nemu saya, sebenarnya selan kami ada kawan teater lah. Mungkin kita satu hari lah kalau kita di Dewan Bahasa atau nak show, mau tiba-tiba ada dengan seorang ni pun artis-artis lah. Saya Iga, kenapa saya nak ludah-ludah makanya. Saya paling Iga daripada orang artis. Saya bukan artis.
Saya senang orangnya, saya orang seni, sebab saya berkarya dengan seni-seni saya. Makanya saya bertahan sampai ke itu. Dan macam-macam watak yang saya dah pegang, watak bagus, watak jahit, sorak pelik-pelik pun ada. Saya yang festival yang terakhir 2019, kami buat cerita Lautan Bernyanyi. Waktu yang kami terdampar di cerita lah tadi Sarawak. Seorang saya si pakai seorang macam tu. Saya pakai seorang macam tu. Macam ni. Kapten, sini Kapten. Awak nak buat apa tu Kapten? Tapi ya perlu latihan lah. Musim memang sakit lah seorang. Tapi bila kerana tak ada biasa setiap malam, dah jadi rasa relax. Kita pun vokal tak ada. Saya tahu seni ni. Dan awal tahun 94 saya pernah ngembak skrip daripada Bapak Anding Zaini Ozier. Dunia macam seorang saya lain, tiap lagi mat tu tiap lain. Ewa Datuk. Sebab saya suka, sebab menyebabkan saya giat berlakon. Saya berhenti sebab saya mencipta. Mungkin kita berlakon cerita A, bentuk dia seorang, berlakon B, bentuk juga berlakon C. Kita berlakon jadi seorang pelakon yang versatile. Kita mau kita jadi versatile. Bo kita boleh terbang macam apa? Macam mana? Bo kita rasa enjoy. Mau kita berlakon macam orang pun beda mata, aku dah tahu. Betul, saya balik berlakon. Tapi bila mana kena, siapa berlakon dah? Malik Hasan. Mesti ada sesuatu gitu. Awak akan datang. Salah satu tanggal tu bila orang kenal kita, awak akan menarik perhatian tu, datang menarik apa kira-kira dimak oleh Bang Malik tu. Contohnya macamnya. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan yang tidak terlalu berat. Mempersoalkan kerjaya sebagai seorang pengarah. Sebagai seorang pengarah yang berpangkalan di Borneo, apakah keunikan atau warna yang ada pada bakat orang tempatan yang jarang-jarang ataupun sukar dijumpai pada bakat orang luar? Okey. Sebenarnya kita bersyukur bila kita tinggal di Borneo, sama ada Sabah dan Sarawak. Kita banyak sos, kita banyak khazanah alam kita banyak. Okey, kami pernah pergi festival teater pada waktu yang setiap persembahan daripada Sabah dan Sarawak meeting akan pack dan penuh. Orang ingin nak nangka Sarawak dan Sarawak akan membuat satu warna lain dalam persembahan. Walau bagaimanapun pada waktu yang ada sikit grup lah, sebut nama orang. Grup datnya macam ni, berkiblatkan dengan tanah Melaya. Bila kami berlakon dengan adanya mau mesti kami bunyi orang Melaya kelakar. Kita tak ada lah kalau macam tu kan. Susah lah waktu nanti kalau awak banyak terusuk kat sana. Kan? Contohnya juga. Ranya mau kami berdialog macam kita mau Sarawak lah. Okey, tahu kan harus jadi macam ni. Contoh salah seorang guru kami mungkin saya tahu Puan Allah yang Hamah, Puan Wahani Yusof dari Kelantan. Orang Kelantan no. Orang Kelantan kita tahu macam ni. Macam tu kecamatan tak tahu nyawa Sabah. Kan? Lidah Sabah, lidah Kelantan yang siapa tampuk. Orang Sarawak paling tera berlakon. Orang Sarawak paling cepat belajar, benar. Apa-apa lidah kita tu ialah kelembutannya, kita kan lelaki mari terakhir. Okey, ya sebenarnya. Ya sebenarnya kita dapat ya. Jadi Puan Wani Madah, saya orang Kelantan. Kalau saya berlakon, saya tak ada bunyi orang Kelantan. Kita harus menjadi watak itu tadi. Okey. Jadi bila nak pergi festival teater pada waktu ya, Puan Fauziah Nawi Madah, kita datang tengok persembahan daripada Sarawak, Sabah. Kita memang tunggu. Sarawak, Sabah kaya dengan khazanah dia, khazanah alam. Tapi kenapa tak angkatkan khazanah tu? Kenapa nak angkatkan budaya Semenanjung? Jadi kami pegang kata-kata yang. Jadi setiap kali siapa yang pernah mengikuti persembahan Sifa, pernah melihat Sifa, setiap kali persembahan Sifanya mesti ada masuk elemen-elemen Sarawak.
kami akan masuk kan lebih-lebih lagi tukang serah memang totally iban lah. Nah, tapi selepasnya okey dia ada cerita-cerita yang kami tutur lautan bernyanyi. Kami tukarkan latar tempatnya kapalnya sikit daripada Indon, daripada Indonesia tukar kepada Sarawak. Kapalnya terdapat di pulau di Mukah. Bila di Mukah, kami masukkan unsur-unsur pemujaan pantai, pesta kaul. Jadi kita dapat masuk. Satu, kedua, kami makin lagu ada lagu tak? Tak ingat saya lagu ya. Ada lagu-lagu Melanau ya sikit. Ni kacak dimasukkan dalam persembahan. Jadi salah satunya daya tarikan bila pergi festival teater, bila kita angkat budaya Sarawak, terus lebih pun juri daripada Semenanjung yang akan minat. Kita tempat kita Semenanjung, kita tu Semenanjung banyak lah. Siapa aku murid? Maknanya, kan sebenarnya memang macam kan. Ialah kita angkat ke berita. Macam bagi kita kami mengarah ke Sumber Bersih dua lah. Kena yang pertama di Dewan Bahasa ya. Pengarah penulis yang mengarah. Kita saya yang mengarah. Saya murid warna-warna yang saya pun suka lah. Saya pun suka sebab saya mengangkat budaya Sarawak. Salah satunya adalah lagu rakyat Sarawak. Saya angkatkan masukkan ke dalam persembahannya. Okey. Faham. Okey. Seterusnya ialah soalan kita yang keenam. Apabila Encik Malik beralih ke kerusi pengarah, sejauh manakah pengalaman sebagai seorang pelakon membantu Encik Malik dalam mengarah pelakon-pelakon lain di bawah arahan Encik? Okey. Sangat-sangat membantu sebenarnya, sangat-sangat membantu. Tapi saya tahulah kalau ada satu hari kan kita orang berlakon di bawah saya, pegangan sikit je saya. Jangan takut. Saya kata buat je. Semua yang awak buat je, semua salah. Semua betul. Semua salah, semua betul. Ya je. Cumanya macam ni kita nak letakkan yang salah yang menjadi betul dan betul menjadi lebih betul. Kalau kita semua menunggu pengarah, kau buat kiri, kau buat kanan, kau cakap dia datuk macam tu. Bukan atur yang melakon, Malik yang melakon. Dia atur dia. Masih. Saya mau ada kalau ada 10 orang stok, 10 watak perwatakan ada di siang. Dengan cara-cara kita pun cuma saya membantu macam ni kita memberi rasa, memberi makna kepada setiap pengucapan dialognya. Dan kerana saya terus terang mana saya ngarah, saya lebih detail dengan pengucapan dialog. Kerana saya pernah bertelaah dengan beberapa orang kira otai di Semenanjung, kena berlakon tu untuk kena pecah watak, kena macam tu. Ya dah, kau balik kepada sikit, atur intonasi, fahamkan skrip, fahamkan dialog kita yang apa. Macam kami orang skill, kami orang tu macam tu. Orang Sarawak tu nak skrip ya, tukar ke bahasa Sarawak, tukar balik ke bahasa biasa balik. Dan setiap skrip ya, kadang-kadang bukannya memberi satu jalan cerita yang sama. Yang mungkin setengah ayat tu berkenaan dengan tu, setengah tu atau ayalah kefahaman yang amat penting untuk kita memahami dialog yang macam ni, kita nak melontarkannya. Yang mana macam dulu kami mengarah dulu The Last Frontier, walau ayat itu Panji Rumput. Okey, Panji Rumput cerita yang mengisahkan di dalam gua, dan kena pengalaman kita sebagai pelakon. Sebab ada pelakon tu terus terang saya madalah semuanya orang yang boleh berlakon. Ada pelakonnya, istilah saya mana, berbalisma. Pernah dengar berbalisma? Masalahnya sikit, ni ada dalam yang tanya bebal. Kita ngajarnya, kita mana nak kau jalan lurus, kau belok kiri, kan lupa. Mana apa? Aku mau dia nombornya, kau bertanda. Pasal kau jalan ke belakang kanan, kau ada parit. Kau ada parit, kau nak air dan kau nak ikan, ambil ikan. Kita dah siap-siap dengan jalannya. Aku ngembak darin tetek si sesuai dia. Ni ada jawapan yang pun lagi. Patkan lagi pinggan kau ya. Okey, udahlah kau tengok berbalisma. Kita mana tengok tu, ni ada ni jawapannya. Patya. Mun kami sebagai pelakon ni macam tu. Betul, saya tanya dia lah. Kadang-kadang pengarah tu, ialah kita pernah jadi pelakon, jadi pengarah. Kadang-kadang kita rasa sepatutnya pengucapan dialog tu macam tu,
Patutnya tensnya macam tu. Kenapa pengamak aku mau kau bilang bang mesti intensitinya 90%, maksudnya level volume sangat ya bah. Bukan biasa sepatutnya macam tu, tidak bang tu macam tu, dia mau macam tu. Sedangkan aku yang berlakon. Okey, kami pernah bertengkar dengan pengarah bos bernama lah masa waktu aku cerita si besar ni je pun. Ayah kenapa terus dia bilang maaf cuma dia diam. Habis si pernah menanggap pengarah. Tapi yang kami dah si tahan. Jiwa kami nak membontak. Dan last kami belajar tu kata dia amat yatim. Waktu yang saya bertanya kan lah. Saya tak suka bertanya bila ada orang yang orang yang otai atau ada yang tahu nak lebih pada kita jangan malu agak bertanya macam ni tu. Cuma juga dengan saya pesan saya dengan Ustaz Tahir macam seminar macam tu tu bukan nak tanya lah. Orang lain berkelakar depan seminar lah. Kami dah belakang. Kami dah belajar. Malik kau berlakon macam tu. Ustaz Tahir baik dengan saya. Tu Ustaz mana? Ya guru, ya abang apa. Anak saya aja kenapa kau tak bagi tahu aku anak kau belajar kat sini? Kami kena kami semua anak kami macam ni mana dia pergi belajar kena pencahaya kawan kami dan dia dapat kredit kami semua. Cuma dia dengan berlaku dengan anak kami Mun. Kami Pakuti, teater tu semua kenal kami apa? Anak semua kenal. Tapi kami semua gunakan poinnya untuk sub ke diri anak kami semua. Memangnya jadi biarnya mencari dirinya sendiri, identitinya sendiri, bukan beri nama bapa. Yang pun kadang nanya tetah, sian nak. Dan suara sendiri pun kena cemai dia orang. Bila tahu bapaknya orang nanti orang yang mengat kena lagi cemburu. Cerita lain ni. Cerita lain ni. Dah macam soalan dah. Menjawab. Ya ada mau pergi 130 ni nak. Sudah. Ada. Kita santai. Ada 4 soalan terakhir. Ini kali ya. Oke, kita beralih kepada soalan seterusnya. Pada pandangan Encik Malik, apakah cerita atau naratif yang masih kurang diketengahkan dan wajar dibawakan ke pentas untuk tatapan generasi pada hari ini? Contohnya ialah cerita Borneo yang banyak, sedangkan kita tinggal di Borneo yang kaya dengan sejarah, budaya dan kisah masyarakat. Betul. Siapa nama kita? Alice kan? Oh Julian. Okay, Julian Manol. Okay, memang benar sebab yalah kita sebenarnya kita terlalu memilih keluar. Tapi sedangkan karya kita pun bahan-bahan dalam negeri kita pun Borneo tu banyak sebenarnya yang kita si gali. Contohnya kami suka macam soal seni bukan kerana kawan yang saya juga. Kenapa setiap tahun kalau kita ada kesempatan bila adanya mula projek SPM ada dengar datanglah. Rugi. Kenapa? Dia setiap tahun yang akan ngebuat cita-cita rakyat Sarawak dia akannya. Cuma adanya si dibukukan ya aja. Contohnya yang buat cerita Bilayuh, tahun depan cerita Iban, dan kami pernah tampil sebagai pelakon jemputan lah sebagai cameo dalam cerita adanya cerita Iban. Adanya mula kami macam ni kami pegang watak tukang seraya Ibannya untuk tampil dengan sedanya dan sedanya ngangkat sebab suasana ni adanya advance lah tu sama adanya advance dan segala lakonan, muzik, nyanyian, tarian, teater tu adanya macam kita orang juga selalu nunggah kami macam adanya bila nak pergi tanding keluar yang ketunggal kami akan komen sebenarnya untuk bagus-bagus untuk kebaikan dan itu semua. Dan terima kasih je lah dengan saya Unimas masih berkepercayaan kami selalu datang situ ngabas anak-anak dan Ramadan banyak sebenarnya banyak kita pun ya sebab ya kami insyaAllah untuk festival tahun kami yang membak sebab festival tahun diberi tema belah Sabah lain, Sarawak lain, zon utara, tengah, selatan lain-lain. Sarawak tu dia lebih kepada alam. Jadi kami sempat dapat 5 ranges lah. Jadi ada cerita Iban yang kami olah. Dan bila kita angkat sebenarnya kalau kita tahu macam mana menggunakan khazanah kita, dia adalah salah satu daripada membantu kita pun persembahan menambah
sebagai nilai tambah kepada persembahan kita sebenarnya, kalau kita pandai menggunakannya. Okey. Tidak, saya kagum. Terima kasih. Betul. Dan pada masa yang sama saya sedang membaca. Oke, kita beralih kepada soalan yang tidak menjurus kepada pengarah begitu ataupun pelakon. Kita beralih kepada soalan mengenai teater dalam era digital. Dalam era media sosial dan teknologi digital yang berkembang pesat, adakah Encik Malik melihat perubahan ini sebagai cabaran kepada dunia teater atau sebagai peluang untuk memperluaskan pengaruh seni persembahan? Okey, ya sih dapat dinafikan lah. Sebenarnya bila ada dunia digital tu lebih memudahkan sebenarnya, lebih memudahkan kerja-kerja pentas, kerja promosi. Sebab kita gunakanlah benda yang, sebab kita anak-anak muda kita sedaknya bijak menggunakan benda-benda macam mana. Contoh mohon zaman kami yang dulu bila nak mula banner contoh sebesar di mana. Contoh macam ni kami mula benda ya. Tembak pakai projektor. Kami pernah terlibat dengan Dekon Lazimion sama Said. Kami jadi guru yang tu ya. Tembak tu ya. Kami akan melukis macam ni bentuk ya di kain putih. Untuk kain putih direntak, tembak kain projektor, lukis. Kain lukis color ke tangan apa semua. Dia lah di antara pengalaman kami pada waktu ya memang mencabar. Dan si mampu nak buat apa macam brosur kain tu kan. Dulu tak macam ni. Bola sikit je, sedikit je bola. Kayak putus dia nak. Putus dia tahu dia je. Betul saya ya jadi pelang kami. Kayak bila mau promosi betul saya pergi kita tempel ke bangunan, tempel ke situ dan. Tapi kini tu benda ya jadi mudah. Semuanya hanya di hujung jari je. Kita boleh pakai itu AI ada. Dan kalau ke semua sebelum dulu kami istilahnya si pakai LED itu kita kami sepenuhnya menggunakan LED di belakang untuk membantu persembahan kami dan kami terus tamat bukan setakat berlakonan tetapi kami gila dengan teknik dengan lighting, unsur-unsur kekaguman menggunakan lighting apa-apa semua ya. Ialah kegilaan kami sebenarnya. Ya menyebabkan saya untuk giat masih sampai kita berkarya. Sebab pun kita orang cita-cita nak kita rasa macam statik yang banyak, kita mesti berkembang dengan peredaran semasa itu. Jadi kalau kita pandai menggunakan dengan media yang sedia ada itu, si salah sebenarnya bahkan kita boleh cari duit lagi. Boleh cari duit kan itu TikTok ada apa semua kan. Kita boleh apa pendek kan dalamnya kan dalam TikTok apa semua. Macam mana kita mula adegan macam contohnya mudah terpetak. Cuma dapat mula adegannya dia berlari lepas tu dia terusuk kan. Tapi kalau dalam TikTok tu kita boleh buat dia terusuk terus jadi terbang. Bertukar jadi contohnya macamnya. Ayat-ayat kelebihan kalau kita pandai menggunakan yang itu lah yang media sosial itu dengan idea-idea yang macamnya. Seperti yang kita tahu banyak kebaikan digital media sekarang seperti AI begitu untuk membantu kita punya persembahan, untuk kita melancarkan kita punya pemahaman begitu. Okey, kita beralih kepada soalan yang kedua terakhir. Panjang kan? Saya sambung lagi sebelum beri soalan yang kedua terakhir. Ada sikit tu cerita tu mungkin kita orang pernah kasih pergi festival teater, bukan apa sekarang kita kongsi dah. Dia kita buat benda yang sesuai dengan cerita, sesuai dengan cerita yang apa kita persembahkan. Jangan hanya sebagai tempelan aja. Tu pernah berlaku kami dua duduk di kursi bercinta nanti main wasip. Okay, wasip. Bila wasip apa yang kita keluar situ? Keluar situ. Aku rindu padamu juga. Tapi yang dinilai sebagai juri mestilah melihat pada
aksi dan rasi pada pelakon, bukan yang tertulis tu sih. Tapi bila keputusan nanya ngaipak, tu lah sepatutnya, tu dunia moden kita. Bukan masalah dunia moden, masalahnya aku nak nilai adalah lakonan teater, bukan yang lakonan WhatsApp yang terpampang di dinding. Nanti boleh kita menggunakannya tidak masalah, tapi janganlah serantung-antung kita yang dari mula sampai akhir. WhatsApp macam ni kita nak orang, nak nilai. Contohnya biarlah pandai menggunakan bendaya dengan manfaat yang betul, letakkan di tempat yang betul, akan menjadi indah. Tapi punya terlalu lebih, akan menjadi si indah. Ya, saya pun pegangan lah. Okey. Seterusnya ialah soalan mengenai pandangan atau apresiasi masyarakat tempatan di Borneo terhadap pelakon teater. Adakah profesi pelakon teater di sini dipandang sama tinggi nilainya seperti pelakon teater di luar negara atau di Semenanjung? Kalau pandangannya tinggi orang teater di Borneo tu dengan seperti di Semenanjung lah, kita pergi jauh lagi lah, luar negara. Saya asyik kerja, saya berteater je. Dengan berteater ni boleh beli rumah, boleh beli kereta. Terus itu kan. Kita sawak, minta maaf mana. Sebab yang kami selalu besar dengan anak-anak kami, anak-anak buah yang kami kenal, kita sudah selalu sini. Pak, anak angkat lah. Kita nak jadi apa lepas tu? Kami nak jadi pelakon. Benar sih. Kini tu minta maaf. Bukan nak melarang membunuh minat misi. Boleh kita belajar teater. Teater tu banyak kegunaan. Ilmu teater banyak kegunaan. Terus tak mana kita. Sebab kami melalui pengalamannya, sebab kami banyak share. Mungkin kita sih pernah terfikir kami seorang pelakon teater, pelakon jadi YB yang benar-benar jadi YB. Waktu pilihan raya, saya Hasidah di belakang kami. Kami depan pakai band, pang, last minute di simpang 4 dekat sebelah Fadil tu, kami kelakar. Esok menang besar BN. Kenapa? Hasil teater. Mau kita hasil ilmu teater, macam ni kita nak. Tak tahu orang beribu orang ni bahaya. Bergegar kaki bapak nak. Dekat dalam pos kita dulu. Mana? Duduk ya. Sejuk kaki tangan, terduduk je. Ya Allah, palaku tu. Biji tahu skill ni, biji tangan, dah panas ke? Yang bawa berkelakar. Bawa kita ni beri semangat ke orang. Dan sikit-sikit kelebihannya, bila kita berteater, dia ada kelebihan daripada orang lain. Bila kita macam khutbah, kan pergi sepanjang kan. Mungkin kita pergi sepanjang kadang khutbah nak orang dengan sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita tidur, cuba kita macam nak ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Tapi kita berdialog, takutlah kamu pada Allah, kan? Wah, nak tidur pun siapa ni pun. Nak khutbah tu. Okey. Nanti banyak. Ya skill kami benar. Jumat waktu Covid ada macam khutbah lah. Air raya dan selalu di kampung kami semua uji. Jadi semua uji peluang tu jadi imam sebab saya orang pandai ya. Jadi dengan ilmu sikit titik dapatlah ke depan. Jadi ialah kami ni skill macamnya. Titik mun kami orang nak mun macam di luar, kami orang sidak. Aku dah kaya jutawan bukan nak ada apa. Mun nak kata bukan ialah doang saya dan kongsi dengan anak-anak semua ajalah. Adakah apa yang nak tanya tak kami si pernah menang baik di Sarawak baik dalam Malaysia sebagai rekod dalam festival teater Malaysia. Kami masih memegang rekod sampai ke itu. Belum ada orang menyertai festival teater Malaysia menang 2 kali pelakon yang kita baik. Kami masih memegang sampai ke itu. Mau kita rekod tangga kita festival teater Malaysia ada bukunya tangga nama siapa yang ada 2 kali dah. Perempuan ada, lelaki kami seorang. Lelaki kami seorang. Dan kebetulan yang menang pun sama aja. Sifa yang pernah memegang P2 kali. Dia ada mun kira tak lagi. Satunya kita kaya apa? Awallah memang tapi lagi di Sarawak siapa tahu kita. Kita jalan pasar pun orang tahu kita. Nah, kecuali kita nak oleh kerana ada TBS dia nak. Bila lagi kita nak lakon TBS nak. Kami lah cik. Walu lah kita bilang untuk kita berlakon. Ya. Tapi itu sama jangan di luar tak ada mengambil artis siap tu wah. Kami supan. Kami tak pemandu. Terus tak kami pemandu. Pun kami sekenal kami akan pemandu. Tapi bila ada kenal, siaplah obat putus
Ya sebenarnya yang terpentas yang lain, di luar yang lain. Ya. Dan dengan ilmu teater itu banyak mengajar kami dengan melalui kehidupan seharian yang kita lalui lah. Dan yang nanti bezanya kita macam di luar negara, pelakon teaternya cukup sebutnya nama-nama yang memang akan kenal apa semua, kita tedah. Siapa aja tahu. Cara yang gitu, cara macam ni nak memenuhkan uang teater ya. Yang kami perasan itu adalah apa? Kita nak muda nama baru nak confirm keluarganya akan datang sana. Nak apa nak anak yang berlakon dia? Ayah lah salah satunya. Datuk berlakon untuk ayah je cara ni. Mau nak lebih pada ayah minta maaf. Sebab nak kata teater pun saya tahu orang. Kami long teater bila depan rumah di rumah berlatih macam ni. Tengok tahu dengan mak ayah dah. Orang gila datang. Nak berlatih macam ni kan selalu kita ada pengarah ataupun tahun-tahun lain macam mana. Berlatih macam ni tangga macam ekspresi muka kita. Macam lah kerjaan kami dulu. Dan kami dulu yalah mungkin hasil daripada latihan kami yang kami selalu olahan orang kami rumah yang di dialog kami ya semua jadi motivator gitu. Ada anak buah tiba-tiba dia nak macam kita dua kelakar. Tiba-tiba dia kelakar biasa. Tiba-tiba dia Maria. Kenapa? Ngah tu datang lah ngah tu. Kami selalu menukarkan cerita macam ni. Tiba-tiba yang berlakon. Ya salah satunya lah. Tapi mau nak kata orang Kedah kita tiada lah. Mungkin kerana ketok lah, mungkin kerana ada Facebook apa semua. Ya, orang selalu nak kita pernah orang untuk aku ada doa. Iya je lah. Mau nak lebih pada ya minta maaf kono. Kita tahu kita berkarya je lah. Mau kita asal nak teruskan dengan yang tu berkarya. Tapi sikit pesanan kami orang selalu pesanan anak kami dia, kita harus ada kerja tetap. Kita siapkan sebelum masa. Sebelum masa kita nak berlakon silakan. Bagi kita di Sabtu. Kita pernah satu fenomena apabila wujudnya TBS, maka banyak kita anak-anak Sarawak berkelana di Semenanjung pulang ke Sarawak kena berpulang TBS. Tapi bila adanya di situ jadi kru, jadi mula lighting man apa semua, tiba-tiba situ lah TBS tu. Mungkin karenanya masih atasnya bukan orang anak jati Sarawak kali tak si tahu. Tiba-tiba si mau maki orang Sarawak, mau maki dalam Semenanjung. Jadi kesian dengan anak-anak yang ada di Sarawak. Jadi kami selalu pesan dengan tidak, kita harus ada kerja tetap untuk kita teruskan berkarya. Kalau kita masih minat berlakon, siang kita jadi cikgu, malam kita berteater. Macam kita majlis seni Sarawak, CEO-nya Tuan sampai dulunya saya ceritanya dia bukan sekedar bank, dia kerja kampung budaya, penari, kayak dia jadi cikgu lain kita jadi kenapa latar belakangnya sebagai orang seni, makanya dilantik jadi majlis CEO Majlis Seni Sarawak itu Dr. Sufian Jalidnya. Ini cikgu. Kami mau kalau ada anak, kalau boleh macam kita nak boleh kami nak jadi primadona Malaysia. Alam, boleh nak mimpi. Bagus kita kerja ataupun jadi jam terbang tak siangnya jadi pensyarah malam. Teater di luar. Dia lebih apa? Kita ada jaminan. Ya ada jaminan. Ya jangan kita nak berhidup dengan teater susah. Bagi tenang. Kadang-kadang bukan ada yang macam babang betul teater tenang. Pernah sih tak dengar Tunopeng. Pernah sih dengar Tunopeng yang babang betul. Bunyi seperti mana guruh di langit, air dan temayang dicurahkan. Maksudnya apa macam 600,000. Bayangkan 600,000 mula teater. Besar sangat. Tapi bila dipotong dengan cerita ada ujung-ujung cerita sila pelakon untuk bagi kita tok jangan. Dengan pelakon yang banyak tekan satu lebih orang macam ni nak pembagian. Macam mun kita sila kerja tak akan berteaternya. Bila tiba-tiba payment kita cuma di badan lah, kita berlatih contohnya sebulan lebih kita dibayar RM500. Bila pi tak apa nak, bila air tak apa, kereta motosikal apa, semuanya kita ada kerja tetap, malam kita berteater. Kita sih bingung dengan teater gaji berapa teater ya, tapi kita ada pendapatan tetap. Ya kami pun pandangan lah, sebab kami masih kata masih hidup. Terus kami pernah ditawarkan untuk menjadi cikgu di sekolah yang peringkat awal, tapi oleh kerana kami tanya pemenang sih, pemenang sih kontak sibuk lah sebab kami kita pemenang
Jadi rugi kita rasa, kita kena bijak. Dan kami pernah ditawarkan untuk belajar di Unimas juga waktu zaman Hamzah Tahir dengan Fipah dulu, bila kami terlibat dengan musikal Jati waktu ya sebagai pelakon jemputan. Hanya dah balik kena atas saja waktu zaman Azhan Rani best tidaknya kami pernah di offer. Maknanya kena waktu yang kami dah nikah anak yang tua lagi kecil mana bini si kerja maknanya sibuk lah sialah biarlah kan macam tu kami putuskan berdiri kami akan belajar di situ tu mana si kami sayang bakat kita bukan soal bakat maknanya kena kami ada tanggungjawab. Mun bini mereka kerja mungkin lain lah twistnya. Biar kena bini si kerja, jadi siapa nak makan tak bini lah kita nak belajar. Jadi sialah lah. Biarlah bapak tu kena sekolah Darjah 6 aja sekolah pondok, anak-anak jangan gampang belajar di ni. Ya aja lah. Jadi aja jangkau aku. Rasanya Atul sudah dapat inspirasi tuh. Lepas ni boleh sudah tuh berkarya menjadi pelakon teater. Oke. Nazmi? Mau menjadi pelakon teater? Senyum aja. Oke. Ini yang merupakan soalan yang terakhir. Ini sudah. Dan soalan ini menjurus kepada legasi dan harapan. Sebagai soalan penutup yang berbunyi, apakah legasi yang saudara harapkan yang dapat ditinggalkan kepada dunia teater Sarawak dan generasi pelapis yang akan meneruskan perjalanan seni pada masa hadapan? Sepanjang penglibatan saudara dalam pelbagai produksi teater, drama dan bangsawan, adakah terdapat satu watak yang masih dekat di hati atau memberi kesan terhadap kehidupan saudara sebagai seorang seniman? Dua soalan Okey, soalan yang pertama. Sebab ya saya bila di tengah suara seni saya pergi Unimas, untuk Unimas saya pergi. Kenapa? Satu hari saya siapkan berteater lagi. Berapa ketok dah kira dah macam dah waktu tu pukul apa? Pukul 4 kan? Umpama macam mana saya berteater? Faham sih? Umpama macam ya. Artinya dah dekat nak pergi ke mana. Saya nak jadi hero lagi. Pasti. Jadi kita perlukan pelapis. Sebab kami si lokit dengan ilmu dan pengalaman untuk berkongsi dengan anak-anak generasi baru. Kena cuma je saya selalu ada dengan sila pelajar-pelajar suara seni. Satu hari saya akan berlakon lagi. Saya akan datang bukan suara seni, persatuan saya pun satu hari saya akan berlakon lagi. Kita orang lah yang akan tampil depan. Kami hanya sebagai tukang beri komen, datang untuk beri nasihat, macamnya. Dan saya terus terang saya selalu pandangan tidak juga. Saya kalau boleh, bukannya kalau masih diteruskan festival teater, selepas tu biarlah ada nama bukannya Malik Hassan, tetapi orang daripada Sarawak, anak-anak Sarawak yang memegang anugerahnya. Maksudnya pelakon terbaik apa semua. Jangan dia terhenti ketika pada saya tu kerja. Biar ada lagi pelapis-pelapis betul. Siapa tu dari sini orang dari Sarawak tu. Betul pelakon ni contohnya. Nah, pelakon harapan wanita terbaik Festival Teater Malaysia 2027. Contoh. Biarnya semua ada dinasti-dinasti ada lagi pelapis lepas tu. Ya harapan saya dengan moga-moga lah kita orang dapat merasa nikmat macam ni tahu bila diumumkan calon-calonnya dan pemenangnya sebut nama tak tahu ya Allah tahu si waktu yang rasa nak nangis ada macam-macam rasa ada waktu yang ada. Lebih baik bila challenge kita bukan jalan-jalan orang di bagian kebangsaan. Saya pernah terus terang di antara yang selalu saya bertembung bukan yang rezeki je lah rezeki Allah anugerah bakat tu dengan saya cukup banyak. Saya rasa saya berlakon tu ia adalah atas anugerah daripada Allah, bakat daripada Allah, anugerah kepada saya. Ya, saya dapat pandang. Kerana saya pernah berlawan dengan orang yang lebih tinggi pendidikan daripada saya, tapi oleh kerana bakat anugerah Allah yang ternyata nilai maka saya dapat anugerah yang saya percaya dan yakin rezeki
Rezeki bila Allah ada rezeki kita banyak. Bukan rezeki kita, bukan rezeki kita lah. Sebab suatu ketika pernah bila tadi kita kalah dah main orang. Cari apa sebab yang kalah? Cari. Okey, kita tahu kekuatan tu. Jadi bagi saya kesimpulannya dalam teater kunci yang adalah untuk kalau menang apa semua adalah lakonan. Latihlah lakonan. Lakonannya biar betul-betul mantap. Walaupun kita hanya orang duduk di kursi sofa macam tu aja, tapi kalau lakonan kita mantap 3 jam pun kita belok, uang saya akan lari. Saya pernah nak cerita sikit, cerita daripada Indonesia yang pernah datang di DBP. Lagi belalak, tuai berlakon kacak sekali. Dengan caranya nunggah, kelebutannya, dialognya lebih. Yalah sebenarnya. Dan soalan yang kedua tadi adalah beliau. Sepanjang penglibatan Cik Malik dalam pelbagai produksi teater, drama, bangsawan, adakah terdapat satu watak yang masih dekat di hati atau memberi kesan mendalam terhadap kehidupan saudara sebagai seorang seniman? Okey, yang kira yang lebih yang mana adalah penggalitan watak Hasan. Yang ketua tangga tadi yang kena palu pakai frame gambar. Ya Allah nak. Ya okey. Ya saya kongsikan satu tadi daripada alam Okey. Penggalitan cerita pun cerita Indonesia. Kami pun suka gila nampak cerita sikit-sikit Indon. Sini bagus sebenarnya. Bagus. Dan bila cerita kita tukar, cerita latar belakang yang kita tukar. Apa yang kami pola, waktu peringkat negeri kita pola hujan. Bila pola hujan macam ni. Selalunya ni aja kan, selalunya kita puluh paip, air ujung-ujung atap aja kan. Okey. Ya di pola peringkat negeri. Dan salah satu budaya Sarawak diangkat, kami ada waktu ya tak apa. Dengan digital, dengan ada kemudahan tadi, tetap memang apa dalam bilik kami dalam studio. Ambil main handphone, kat main lagu kasih. Kami jadi apa? Ayalah kita banyak teater tu. Jadi DJ. Selamat malam kepada pendengar semua. Malam ini kita memutarkan lagu yang diputarkan oleh Toro dengan lagunya Sayang Sarawak. Dengan lagu buka bila dia terpentas sebenarnya buka lagu yang terpenuh. Lagu Sayang Sarawak, lagu siapa? Sarawak kan. Kita dah angkat budaya Sarawak satu. Kedua, bila dalam cerita yang ada watak si Adli tu yang ngailikan. Dia ada penipuan lah sebenarnya lah, penipuan. Jangan ikan. Oleh kenapa ikan geli? Jalan terbentak tu. Bila goreng keluar bau apa? Bau ikan apa? Okey, ikan masin betul lah. Apa salah satu ikan yang sinonim dengan budaya Sarawak? Ikan apa? Ikan terubuk baunya si mengancam nak. Ikannya buruk. Kiunya kamu jom kita berlatih. Berlatih. Dia ikan laut. Dan jadi buruk. Apa ni? Sikit-sikit dia. Sikit-sikit dah. NG dia dah betul lah. Ikan lom. Tahu sih macam ni bau ikan lom? Mereka tak ada bahasa kami goreng bau sampai ada penonton. Dah lah di luar tu hujan, orang sejuk. Lapar. Okey, ya cerita di Sarawak tu. Habis keputusan tu, jadi hujan itu lah lain. Tok pentas setengah tok laman hujan. Bayang kita berlakon dalam hujan sepuluh saya. Best. Okay. Jadi kata Encik Jamal daripada Istana Raya pentas. Nanti kalau yang ini terpilih di kemasan, ini dapat bawa tak? Dapat? Saya dapat nasi, dapat terus ya? Dapat. Okay. Alhamdulillah rezeki. Dan waktu yang di peringkat negeri jurinya Dr. Hussein Subuh. Malik, aku nak kekalkan yang bau tu tadi ikan masin, kesedukan hujan ni kau bawa pergi KL. Kalau kau dapat lah. Dah tahu dah, kita dah ada siangan. Tak ada confident dah sikit. Okey, berusaha pergi. Bila pergi KL, oleh kerana kita dah ada banyak kawan dari sini teknikal semua Yang kesian apa? Kawan mek dari Kedah. Dia teknikal di tepi yang sebagai urus dia.
dengan hutan, dengan apa semua. Sikit tadi screen mana tadi teknik. Coba bayangkan kami di Palu menggunakan frame. Dalam Facebook saya ada rasanya. Kah benar ya. Di Palu pakai frame. Puh. Dah berpuk lagi bunyi. Okey, tu ada pengalaman yang tadi seperti mana belajar berlakon belajar teknik-teknik. Badan ni yang sakit kena palu, badan ni yang boleh bertahan kena palu. Kami pernah pengsan di atas pentas beberapa saat ketika festival di Metik dengan grup kereta ngoncong. Kami jadi algojo, yang belakang tu adalah banduan. Okey, banduan. Kami pandangannya, udahlah banduan, tangannya rantai. Bang tak rantai benar-benar, bukan rantai plastik, rantai benar-benar. Jadi bila berlakon tu berkelahi, dah pukul kami pernah tahu je, pakai rantai di belakang tu. Tu adalah tempat yang sangat sensitif bila kita kena pukul. Kalau orang bergaduh, tu kita bergaduh lagi, boleh mati. Boleh mati, stop, ternyata kami pingsan, tu kena leput. Nasib baik kami pingsan si lama. Beberapa saat bangun, lawan balik. Yang satu, kita kena tahu teknik. Kedua, balik kepada cerita penggelitan tadi. Kami pada kawan kami, kau pukul aku, kau jangan pukul ke lain, kau mesti pukul di tok keras, kan ulang. Yang bunyinya kuat. Pum. Kayak gini, bila ada pukul tu, dia pukul di depan. Di depan, tu kuat tau. Tu kuat, sini kuat. Dari kita tahu dah timing tu. Pum. Tak. Nah, protolis. Saya tahu aku sakit. Macam ya, kita kena tahu selain daripada lakonan, kita kena tahu badan bila berlawan, teknik-teknik berlawan. Macam ni kita boleh menyakitkan kawan. Dan kami pengalaman dah tadi nak, kami pernah main dekat panggung bandaraya, main bangsawan. Kami berlawan, kami naik atas badan kawan, kami terajangnya, kami landing, salah landing, kaki kanan dulu landing. Kaki kanan saya duduk ACL. Saya dulu pemain bola sepak lah. ACL. Tu kena beralih lutut. Terus kami saya lekat. Kaki kami lekat di meja. Duduk tepi katil. Sedangkan kami masih nak melawan. Macam ni. Sepak lagi kuat. Terlepas balik, tak tahu balik. Melawan balik. Ya, dia tahu memang sakit. Ya Allah. Kami nak mula nangis ya. Sakit, memang sakit. Sebabnya di antara kami suka kepada lakonan kami selalu lupa penghalitan ya, sebabnya dari segi dialog dah. Mohon dikira istilah kata le Abang Baduin Rawi, kenal kan? Abang Baduin Rawi mana peluru bertunang. Dialog peluru bertunang. Peluru bertunang istilahnya sikit dialognya dia tuju pada dua orang. Maksudnya sepatutnya dialog tu kami tuju dengan Julia Wanos. Ju. Tapi sebenarnya kami ini si Atul. Tu yang cimia. Dialog nak pandang pemain-pemain macam cimia. Aku tahu kau datang. Kau datang bukan kena aku kan? Kena aku tahu, kena aku dah dapat intan tu. Betul tak Rina? Dan tinggal kawan. Ayah pandang kami Cikgu Hasrina. Ayah pandang kami cerita ya. Ya kami siapa lupa lah kenangan kami. Dua gig cerita yang kami siapa lupa. Kena bukan kena yang menang punya kebangsaan juga lah. Yang macam satu kesan dan lakonan yang kami sangat best main. Watak yang best main. Ya yang sebenarnya lah. Okey, saya harap jangan ketawa. Saya harap semua kita di sini dapat mengambil inspirasi terhadap perkongsian sebentar tadi. Mau soalan lagi? Beri aja lagi awal. Ada, okey. Seperti tadi saya pernah matangkan. Kita berlakon terbentas, kita mesti ada reaksi. Tu sih. Kita dengan kawan lakon, mesti ada reaksi. Apa dia buatnya? Tu berlaku benar waktu festival kita. Kami orang buat cerita apa? Kami mesti ingat, tapi lakon perempuan macam okey, macam dilihat. Okey, tengah mereka berlong tengah. Saya dalam skrip. Tapi kita heran. Apa dia bolanya tu? Mestilah kalau kita sinego sebagai seorang juri atau apa, kena memang mesti ada sesuatu yang nak dipolahnya kan. Jadi nyati nak tetap apa polanya? Dialog pegang kasut. Dialog pegang kasut. Kasut dah betul lah seluci macam tu, tapi yang depannya ada macam bunga-bunga besi ya. Terus okey. Dialog pegang spontan apa nak? Selina. Kenapa tu Selina? Tak tahu apa jawapannya.
Yuk kita main. Jom kita main. Apa dialog daripada Selina? Okey, bertanya kita. Mai. Kau mau apa tu Mai? Kita sedang mengolah kasut. Coba kita balas balik dialog kami ya. Garu. Okey, Atul. Okey, betul. Atul. Kau buat apa tu Atul? Dan apa jawapannya? Sini tegang tau, sini tegang berkelahi. Kita kata, Selina, kenapa tu Selina? Tak, kasut aku terbabak. Ni ada orang saja terbabak. Oh, itu terbabak bahasa Malaysia hati terbabak ni. Itu macamnya. Betul. Ya, tapi pesan Messi lah. Waktu berlatih jangan bermain sebab benda tu selalu berlaku apabila orang bermain waktu latihan. Sampai show pun terbak benda ya. Terbak. Tapi berlatih yang amat penting. Buatlah betul-betul. Jadi kawan dah biasa dengannya. Itu yang kurang malam tu. Okey. Apa ya? Sambung cerita. Banyak cerita. Kenangan di atas pentas banyak. Yang lucu. Share. Yang Nancy ni pun ada dua. Macam pun Unimas tu kami ada 2 gig pengalaman lah. Waktu ngajati dulu satu pengalaman, yang satu ya mungkin satu ilmu untuk kami juga. Kami tapi mesti terbiasa benda ya. Okey, bila kami berlakon waktu ya musical Jati, salah seorang pelakonnya adalah Puan Mawar Suhaila, kenal kan? Okay. Waktu ya bila berlakon waktu dia gila. Waktu dia gila. Ya. Okey. Dan waktu ya bila berlakon kami ditangkap. Kami sebagian cerita ya, kami adalah kepada Hamzah Tahir, kami sebagai monyet jadian, Aka atau monyet jadian. Dia yang menolong si Jati watak Hamzah Tahir. Ada yang bersilat apa semua. Jadi bila nanti kami ditangkap, dan yang nak rambut kami, tahu si tarik dah, bukan tarik lagi tahu si nak dirombak. Belai otakku keluar, sakit kan. Satunya. Jadi pengalaman ya mengajar kami untuk mengajar pelakon-pelakon kami. Berlakon bukan untuk, memang kita bolehkan rasa sakit, tapi janganlah berlebihan. Setiap malam orang datang cuma sakit tu si elit. Okey, tu kami share dengan ilmu kita daripada salah satu kawan lah. Okey, satu, bila nak itu tu nak main tarik, tapi yang overnya kita yang di depannya over buat aktif masih takut. Dia belakang tu ni aja. Boleh kita ada sakit kita satu. Watak bangsawan jadi penjahat. Bangsawan dia mesti pandai apa? Selain daripada bersilat apa? Apa lagi selalu yang tak dengar watak bangsawan yang dominan, watak bangsawan tu mestinya pandai apa? Tetap. Tetap seminit lelah kau nak. Yang mau Allah tidak kami tetap seminit yang si Bang Badui. Bang, siapa ku bang? Ampus ku bang. Tapi itu kami boleh share kita. Itu macam tekniknya. Kami ketak kan? Tapi tetap si orang. Si lelah. Dah duduk pun tetap. Ya mesti belajar menipu je lah. Belajar menipu. Dan banyaklah aksi-aksi nota kita kena belajar juga. Contohnya macam ni kena sepak. Okey, pengelitan dari cerita pengelitan tadi ya. Waktu waktu ya tidak UMS sebelum UMS show. Jadi waktu ya dia berlawan, tumbuk perut. Sini kita respon. Perut lah kan. Dia respon sini, muka. Kan sicun okey. Jadi memang pandai ambil Bang Waizat. Malam besok terus tumbuk mana. Dia dah takut. Kamu lah kerja. Tumbuk mana? Tumbuk mana? Abang tak takut. Caranya ada. Tapi caranya
Okey, ni sama dia macam kita belajar silat apa. Kalau kita tumbuk orang yang oponen kita munnya dekat. Contohnya munnya contohnya lepas tangan muka ni mun sakit punya kena. Tapi munnya rapat, maka mesti pandai nipu. Kami hanya tembok sekat. Kalau dia kecil di lambung merah, air mancing. Mesti belajar teknik-teknik yang macamnya. Macam nak tampar, kenapa? Bukan yang kita belajar sekadar untuk dia aja. Ya harus membantu kita supaya kita si sakit dia lakon. Baiklah, soalan seterusnya, Ju. Apa yang mendorong anda untuk mengikuti pengajian teater di Unimax? Salah tu. Tak. Apa yang membuat anda, mendorong anda? Adakah anda memang berminat berteater di sekolah ataupun kebetulan bila tak ada pilihan, ini adalah pilihan yang ke-99 dengan anda memilih teater di Unimax? Ataupun anda pilih teater kerana selan awak? Tidak. Ini merupakan pilihan saya yang ke-12. Jujur, okey, betul. Pilihan terakhir. Okey. Tapi saya dapat ini juga, boleh buatlah. Okey, pilihan pertama? Pilihan pertama itu ialah pendidikan moral. Okey, saya nanya soalannya kenapa? Sebab benda tu sejak ayah itu memang saya tahu dia sebenarnya perkembangan sebab sedikit dengan keadaan di fakulti itu. Selalunya teater adalah pilihan yang ke-9, ke-10, sebab banyak orang sih tahu. Tak kenal maka tak cinta yang sebenarnya. Tetapi bila kita orang kenal atau cinta, teater itu bukannya, saya selalu ada bila masuk kelas teater bukannya keluar daripada belajar untuk kita menjadi orang teater. Tak semestinya kita orang jadi pelakon yang hebat macam Malik Hassan kan. Okey. Contohnya macamnya. Tapi dengan ilmu teater tu banyak membantu kita. Contoh, kalau kita bekerja kelak esok di jabatan, bila kita present di depan dengan ilmu teater, kita orang dah biasa berdepan dengan orang kancang dia apa? Kancang dia. Kan dia okey. Kami tu stang mana? Kami sekolah tinggi lah. Mungkin kerana faktor ialah otua sini atau okey saya ada masalah. Ya rezeki ya. Kami menjalani kehidupan kita itu adalah atas dasar memandah semua dah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kami menikmati kehidupan kami dengan apa yang dah tertulis oleh Allah Ta'ala di dalam catatan buku kehidupan kami itu. Kami lalui aja pada umur kami 53 itu kami berada di itu. Kami mesti tahu bila sepatutnya ada sih kami di situ sepatutnya kami mesti tahu. Tapi ya anak dah tertulis maka kami jalan, kami nikmati, kami bertemu dengan kita orang pada umur tu. Kena si umur 20 tahun dulu contohnya macam kami nikmati aja. Jadi jangan takut, rezeki kita ada di mana-mana. Rezeki ada di mana-mana dengan ilmu teater. Contoh kalau kita tempat kerja kami, mungkin dia bakat, salah satu dia bakat kami boleh sebagai pengacara majlis. Pengacara majlis tu bukannya suatu yang bermadah khusus, memang khusus. Satu lagi bakat. Kami ada jadi pengacara majlis tu macam-macam majlis. Kami pernah mengacara yang tertinggi adalah waktu zaman Najib pernah jadi MC, Tonan dan Premier tu pun pernah. Dan contohnya bila kita MC yang biasa, dia dah kena orang teater tak? Okey, bila majlis yang biasa, contohnya ketibaan Raja Sehari mempelai menuju ke pelaminan indah, Maizatul bersama dengan pasangannya Nori. Contohnya cimia, contoh. Okey, itu. Baiklah, bagi mulakan memberkati majlis kita pada pagi ini, pada dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Okey, contoh. Bila kita pertandingan atau demikianlah tadi peserta yang mengundi yang kelima yang membaca surah Al-Baqarah. Dalam surah itu tadi Allah berfirman yang kira-kira bermaksud. Lain sih. Kita skill. Bukannya skill dia bakat. Kita tahu macam ni kita nak menukar. Mungkin kita sedar, ialah salah satu gunanya ilmu teater. Kita tahu macam dia menggunakan suasana. Baiklah, nombor seterusnya adalah nombor bertuah. Nombor 31, cangkul. Apa cangkul?
Tujuh. Tujuh kan kena cakul. Contoh dia ia adalah salah satu kerana ilmu dia tetap banyak memberi kesan kepada kami. Bukan aja kita tinggal orang di kampung bila orang meeting apa nak kita relax aja dengan ilmu. Okey, untuk baru tu lah kami ada menghadiri suatu meeting di kampung. Orang kampung tak nyindir tandah bila habis meeting. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara-saudara semua kerana prihatin dengan tuan rumah. Nanya bila lah lagi nak mesyuarat, sedangkan hari dah dekat anaknya nak nikah. Sebenarnya pukul anak sini menantu. Wazi, kita sindiran dalam halus. Apa tu gagu? Dengan tuan rumahnya tahu bahawa anak mati. Yang kita orang tak gagu, kecoh-kecoh tak pahal. Jadi dengan bahasa yang halus dia, dengan sindiran yang bahasa terima kasih dengan kita orang kena kita prihatin dengan tuan rumah. Tapi sebenarnya gagu tu orangnya. Ya sebenarnya, ialah kelebihan ilmu teater. Kelebihannya orang yang ada ilmu teater. Yang bukannya untuk kita jadi seorang pelakon. Banyak tu berguna untuk di luar. Percayalah pada kami. Mungkin kita untuk lepas tu ada jadi cikgu kah, kita orang kerja di jabatan tu ya yang mungkin salah satunya kami minggu depan kami akan jago dengan Karnival Balau di dalam. Karnival Balau di dalam biasalah kita tu sekolah ni anak cik diguna orang lawan mula. Okey, bila ada meeting nak ngatur protokol macam ni. Siapa tu nak tu datanglah seorang tak pegawainya kenapa? Kita orang kan pendiri panah. Bang Malik dah ada. Cuba tolong tanya. Duduk macam apa masalah? Tentu bang, tentu. Oh, tu kita susun tu sikut besikut. Suatu dua bi datangnya tentu. Kenapa kita ada biasa? Dalam teater kita ada biasa ngatur-ngatur benda Cina. Jadi mana? Jadi terdiam bila kami dapat settle benda yang sampai sejam. Berapa minit kami doktor ada settle dan tu cuma hasilnya. Kenapa? Ilmu teater. Ya nanti ilmu teater. Kelebihan kita pada ilmu teater bukannya aja sebenarnya ada satu kami selalu memandangkan pelakon kami. Gunakan panca indera kita. Panca indera kita yang anugerah Allah dengannya guna sebaik mungkin. Salah satunya apa? Aset lakonan kita apa? Mata. Kita dapat nak orangnya confident. Dia kelakar mata, liar, kiri kanan, tidak orang. Tapi coba kita berdepan dengannya, kita kelakar, kita walaupun tak kenal orang kita kelakarnya ya macam tu. Pun kita macam tu, kita tu tak nak bukannya kompom dia kan ya. Ayalah ilmu teater. Pun kita nak cari dia apa macam ni dia. Okey sebenarnya contoh. Okey. Kita beralih kepada sesi soal jawab. Ada yang ingin bertanya soalan? Dah besar. Okey. Berapa sikit soalan kita? Masih sikit. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Nur Hidayat. Saya ada soalan lah, satu je. Berbalik pada soalan membangkitkan tradisi Malaysia lah, tentunya Semenanjung ke apakah. Kalau kita cakap pasal tradisi ni, zaman sekarang macam tak minat sangat. Lepas tu ada sesetengah organisasi ataupun pegiat-pegiat seni ni dia cuba merevolusikan. Contohnya kalau kita ambil contoh Kuda Kepang, dia punya muzik tu, gong kah, gendang kah, dia tukar alat muzik tu macam kepada gitar elektrik kah, apakah tu jadi pop, ataupun alat muzik tu dia masih kekalkan tradisional tapi irama tu dia tukar. Saya nak tanya pendapat Encik Malik sendirilah, adakah benda ni wajar dilakukan? Sebab kadang-kadang pendapat orang lain macam takut membangkang kah, sebab takut unsur utama benda tradisional tu akan hilang, menjadi diri tu akan hilang. So pendapat Encik Malik macam mana? Okey. Saya pun pernah berdepan dengan situasi yang macam tu. Okey, contoh saya ambil silat. Contoh silat. Silat asli, permainan silat asli memang asli, kita tak boleh ubah. Memang itu memang dah jadi satu trademark pada satu perguruan. Tetapi kalau dia nak pergi pertandingan silat seni kreatif, silat seni kreatif. Kalau awak main silat seperti perguruan, awak tak akan menang. Bila awak pergi pertandingan silat seni kreatif, dia ada tata cara dia sendiri. Permainan yang harus bermula daripada ada level bawah, sederhana, tinggi.
Kalau awak ada buat benda tu, insya-Allah awak boleh, orang mesti menang tapi mencabar. Okey. Satu. Kedua, macam di Sarawak sendiri, kebanyakan kita tahu dulu pada tahun 90-an kumpulan Rusda memang adanya memperkembangkan lagu rakyat Sarawak. Lagu rakyat Sarawak. Dan kini tu bendaya dah diteruskan, dan saya masih menyimpan bukunya kini tu. Dan ditemu lagi itu dengan ada orang nak mengangkat budaya lagu-lagu Melayu Sarawak. Dan ada lagu daripada Cikgu Zamari, tak ada Cikgu Zamari, pernah saya dengar. Bapak Mek datang ngembak buah pisang. Dia memang lagu rakyat, tapi lagu rakyat ya dicipta oleh pun. Dia bukan lagu rakyat daripada daerah-daerah. Kalau daerah contohnya di Semahan tu ada lagu tu, bila adanya pergi ke laut jangan pergi ngambal. Tahu sih, pernah sih dengar. Duh beladu lanang jua di kaki dulang, mulai mabuk bukan setegal pinang, mabuk meraih si anak orang. Halo. Okay. Asal lagu ya, orang sembah dulu. Dannya duduk di atas pentas seperti naik perahu berkayu. Tapi saya bagi nafas baru untuk kesemua lagu itu ada. Tapi mereka berzapit sambil menggayakan berkayu. Bagi saya itu tiada masalah lah, tiada masalah. Okay, contohnya lagi, adanya tadi dah. Duh beladu lanang, tapi dalam bentuk tarian. Tarian seperti orang berkayuh keluar. Kalau asalnya mereka hanya duduk saja di atas pentas, jadi bagi saya untuk menarik perhatian atau orang muda, mungkin kita boleh beri sesuatu yang janganlah terlalu jauh, maksudnya terlalu jauh. Macam tadi kalau permainan gula kepak, musiknya mesti ada tok aslinya. Tapi kalau ditambah terlalu moden, kita secara identiti jadinya. Identiti kita harus dijaga dua. Ya, salah satu kena contohnya orang-orang pelancong luar datang ke Borneo sebab kita ada identiti yang seeda di tempat lain. Contohnya di Malaysia kita banyak, di Malaysia balik Selanjung pun contohnya banyak. Macam Mak Yung, Kuda Kepang di Johor, apa semua kan. Mek Bulong di semua benda ya. Bahkan kawan kami di Kedah yang ngembak Kedah apa? Mek Bulong Kedah kan. Sampai pergi ke luar negara sebenarnya ngembak benda ya. Sebab luar negara masih ada benda. Itu pelancong suka datang ke Malaysia sebab kita banyak hazanah-hazanah yang macam ya. Okey. Saya nak kampung baru, saya nak soalan. Kamu sidang. Orang kampung baru. Menjawab soalan Dayat. Menjawab. Terima kasih. Siapa lagi ada soalan? Oh. Siapa dulu? Atul. Atul lagi. Tekan nama lah. Tekan nama lah. Assalamualaikum. Salam. Nama kami Mas Atul. Tak tahu. Okey, soalan kami bagi pendapat Encik Malik Hassan, apa kesilapan yang selalu dipolah pelakon baru yang kini tu yang abang tangga? Terus Kedah. Okey. Bukan okey, ini betul lah. Kita berlakon, kita jangan sukses diri. Ya. Jangan sukses diri. Jadi kita tahu, okey, watak kita ya apa? Pewatakan, yang pentingnya pewatakan. Kaki hubungan di antara pelakon. Kami selalu ngambil pesan oleh guru saya, hubungan antara pelakon yang sangat penting. Kalau kita berjaya mengangkat bendaya. Dan okey, ni macam tu sebab istilah tadi kami madah. Bila saya mengarah, sebab itu saya kekangan saya kata adalah pelakon
Dia pelajar seni tapi lama dah si lakon, kita nya lakon balik. Dan saya selalu setiap malam saya mana dengannya, kau buat aja apa yang rasa kau nak buat. Mun yang lebih, aku akan gunting, trim. Mun kau setiasa setiap malam, kau kena kayu kau macamnya. Macam ni aku nak kau. Masih. At least bilanya berkembang, kita dapat ngatur. Okey, kaca atik, lock, kekal kan, jangan tukar. Tapi masalahnya yang dah kita lock, lebih besok nak tukar nak lain lagi. Nak ditukar yang kita si dekonnya. Ya, ialah salah satu datang kekangan yang kami lalui. Dan kami selalu ada. Okey, bila pengarahan kita berlakon, selalu sih kita orang dengar orang berlakon start kita bum sampai habis. Kita apa sebenarnya belakang itu? Tahu sih? Dia hanya berebut nak habis dialog. Jadi bila istilah saya, kami selalu menajam tu, kita orang harus mendengar dan menanggapi. Bila mendengar, kita orang dialognya kesedihan. Kita jawabnya menanggapinya dengan apa? Saya akan doang. Gembira boleh, gembira nekota, tapi kenapa? Mungkin watak kita ya nak ngesaatinya, dia nangis kita tak. Ya kita kena faham lah dengan apa. Yang salah satu itu takut nak bergerak. Macam bagi kami kelonggaran yang pelakon. Kami semua. Tapi bila nyadah ya baru kami akan masuk. Oh salam. Azan. Okey. Salah satu kami selalu besar nanya, bilangnya berlakon nak tunduk mata. Kau nak duit kan dibayar. Kita berlakon di tanggal siapa? Audience, penonton. Mesej nak disampaikan kepada siapa? Audience. Okey, yang paling benar-benar, yang paling kami pantang bila berlakon tidak pakai seorang diri, kita tengah ngasih kita berdialog, kita sedang orang lain, kita meluahkan perasaan kita bercerita kepada siapa pada waktu ya? Audience kan? Janganlah atau yang berlakon dia satu jawapan yang itu lah. Kita tak demi mola, kami bawa otan. Bila otan pada bunyi ada jangan takut dah. Aku dah madah. Okey, contoh. Bila kita berlakon, kita bercerita. Atul. Aku tahu betul. Kau seorang yang berbakat, kau seorang yang baik. Tapi bila hubungan mata terhadap ya, soalnya mata kita menonton ya, kami bercerita kita. Tapi tiba-tiba kita bercerita tak, pergi ke lain, utak tak. Yang putus tak sih? Putus benda ya. Ayah kami semua, kami bila kita berlakon seorang, kita better tangkap penontonnya, bagi. Baru penonton rasa. Apa orang aku? Apa orang aku? Kita pun rasa tempat dalam lakonan tu sih. Bila pelakon etik kita aja ya. Contohnya yang banyak itu untuk pelakon baru dia rasa masih belum confident bila di etiknya banyak spasif ya. Mun bagi kami aset yang penting dalam lakonan adalah mata. Gunakan mata yang sebaik mungkin untuk kita berlakon. Body language kita untuk berlakon. Sebab malam tadi kami ada melatih yang sedangnya rasa macam sebab tu kami tak lah ilham yang datang. Sebab best tahu mungkin kita orang ada berlatih vokal macamnya. Mungkin semasa ada bertemu waktunya belajar sinun si tahu, tapi selama-lama kami berteater sampai kini tu kami si pernah mengikuti latihan yang macamnya. Latihan vokal aja. Latihan vokal kita biasa apa? A, E, I, O, U. Okey. Contoh, lu belajar. Okey, contoh kami beri kita, kita respon apa yang kami tahu. Okey. Kalau kita beri dengan siapa lagi yang kita nak beri. Contohnya kita beri dengan Maya, dengan juga, dengan yang senang Okey, kami beri tak kira contoh. Kami beri emosi sekali dengan vokal ya. Apa-apa lah kita ya aja A, E, I, O, U. Kita respon apa yang kami sebut dulu. Okey, kita beri dengan siapa lagi? Dengan siapa? Okey, ni contoh Okey, kita beri kami dulu. Oh. Kita respon. Kayak kita beri orang lagi. Ini dia latihan mendengar dan menanggapi, reaksi dan aksi.
Terus dia mesti lah kami sih pernah belum pernah cerita lah ilham kita ada nemu kan gitu. Ya yang kami boleh share lah yang penemuan kami memang atau contohnya macam banyak boleh kita pakai kan. Okey dia vokal A I O U. Okey kita pakai konsonan dengan kah, te, do, lu, pe, apa-apalah yang berkaitan. Maksudnya o, do, de, la, pan. Okey contohnya macam aja dilatih macam aja ni. Contohnya memori dengan kita. Pan. No, responnya lo. Ya tadi kita vokal tu kita pakai pengantarnya tu. Okey. Pan. Ini. Ce. Ya, satu strategi masa. Kalau tadi karena dekat sedang latih aja. Kenapa? Nak latih orang baru supaya dia faham. Aksi dan reaksi, respon dengan macam kawan berdialog. Kadang adanya dialog lepas di meja. Kenapa kau dengar lo apa padanya ya? Namanya tentang apa? Artinya ya lah latihan dari para macam. Jadi lepas ya. Alhamdulillah nampaknya pun kesan itu. Malam Jumat agak ambil air mangga madu. Beda. Okey, teruskan. Apa itu? Soalan seterusnya. Orang kampung baru. Orang kampung baru. Assalamualaikum, Cik Malik. Nama kami Aming. So soalan Aming? kami, Aming. Spring kah? So, soalan kami, sekiranya Cik Malik ataupun dari Persatuan Sifa ada projek terbaru ataupun pementasan yang akan datang, bolehkah Cik Malik kongsikan? Okey. Untuk Sifa, insyaAllah kami akan berangkat ke Kuala Lumpur bersama dengan 70 tahun DBP ditubuhkan. Kami berangkat pada 22 bulan dan balik 27 bulan. Show 24 dan 25 di Dewan Bahasa Pustaka Kuala Lumpur. Cerita musikal Kesuma Setubo. Skrip oleh Jam Sari Saidi dan arahan kepada saya. Okey, untuk untuk mungkin susah nak pergi, kita susah nak pergi. Untuk mungkin yang show kedua tu mungkin kita ada peluang untuk Nanga pada bulan 9 di Balai Budaya, cerita Peta 63. Saya memegang watak Abang Angkawi, seorang yang kira watak utama juga. Ini ada 3 watak utama, saya sama dengan Waizan. Dan pertembungan waktunya nak menyertai Malaysia ataupun si kan kita isu yang panas bang. Peta 63 yang skrip oleh pengarah dari bahasa Malaysia sini Dr. Hazami Datuk Dr. Hazami Jahari. Skripnya akan kita pada bulan 9 kena. Yang terbaru saya lah. Dan waktu nanti kok setiap malam tu berlatih. Okey. Gajah. Lagi? Siapa lagi ada soalan? Oh. Hello. Selamat petang Encik Malik. Nama saya Nadia. Saya ada satu soalan. Sampai sekarang saya rasa curious pada pendapat Encik Malik. Sabar. Jangan nervous, jangan marah. Kita santai-santai. Okey. Pada pendapat Encik Malik lah kan. Adakah kontroversi ini membantu atau merosakkan penggiat seni? Contohnya tu penggiat seni tu ada kes buruk, adakah membantu dorang punya populariti atau menurunkan? Okey. Kontroversi tu kita tidak dapat nak nafikan sebab manusia tu yang pelbagai. Kadang-kadang dia satunya ujian lah. Bagi saya lah, bukan yang setakat artis saja. Orang kehidupan biasa pun ada ujian masing-masing. Dan kita jangan judge, jangan buka aibnya. Biar aib kita nampak bagus. Kenapa?
Allah tutup aib kita. Bila Allah buka, Allah nak kan entah kita lebih buruk lagi berdaya si kontroversi tadi. Lebih teruk lagi badannya. Dan sikit saya pesan dengan diri saya pun, dengan anak-anak semua, jangan upload apa-apa di media sosial. Contohnya nak contohnya pelakon dia lah, pelakon dia dua ti berkrisis laki bini. Kita ti nak, ya aku si suka dengan orang lelaki kini tu, bukan hal kita. Ya halnya. Si perlu kita nak respon, si perlu kita nak ke media sosial. Contohnya ti, aku dalam tadi yang gerek aku mun depan aku tampar. Oh, kau dah pandang kau tak ada gini. Orang ni saya dah gerek. Berarti benar-benar si perlu. Apatah lagi kita laki bini. Kami jadi MC, salah satu pesanan kami ya kepada pengantin. Ada masalah, duduk bincang bersama-sama. Jangan waktu marah kita malah putusan. Karena waktu marah ya, iblis akan menguasai kita. Kita lari loh dalam keadaan tenang. Apa-apa kita ni ya. Bula lah orang madah rumah tangga si ada orang berkelahi ke bertengkar ke bula nang perbula. Ingat sikit, mengalah bukan berarti kita kalah, mengalah bukan berarti kita salah, tetapi adalah untuk menyelamatkan hubungan. Bukan saja kat rumah tangga, dengan kawan-kawan bersama juga. Dalam pejabat kita ingat ada masalah kah? Di dalam kelas ada masalah kah? Semua ada masalah. Kita kena fikir dulu yang hari kita nak memberontak, kita nak kelahi, kita nak apa, lepas kita nak berbaik, ya Allah. Sakit nak berbaik. Berarti ada kontroversi tadi. Kontroversi mana dia antara dua. Tapi kita tu trend kita juga sebenarnya bila ada kontroversi, pelakon dia lah jadi pemula. Si menafikan. Si namanya yang antara dua. Dia boleh membantu dan boleh menjahanamkan. Dia dua-dua. Jadi mau bagi kami kalau boleh kita beradalah di tengah-tengah. Yang bagi kami untuk nasadi kami pun kalau boleh macam mana supaya kami sehingga katalah nasib baik kita sini pada berbagai pun kita orang nggak ada di pada kami ada di pada kita post ya apa siap tak lepas saya kena wasip benar nampak kami ayo mari dia laki bini lah dia buruk dia romantik dia berpegang ada nggak rasa asyik pun nak di share ke bahagian dalam dia lah sebab apa kita takut apa sikit penyakit air orang sih suka kita nak orang doa kita ya Allah na'udzubillah min zalik. Okay, ada lagi apa-apa soalan? Ada soalan terakhir daripada kita punya MC. Tes, okay. Tidak dites. Itu Assalamualaikum. adalah orang pertama yang saya jumpa waktu saya daftar anak saya lah. Yang betul. Oh, saya jalan. Pakcik, kita cari apa pakcik? Dengan orang yang atau besar alam, jalan cari berapa sebulan. Nah, dengan ada kawannya seorang. Siapa yang kita ada sini betul? Tanya. Dia tanya. Oh kita sini. Oh kita ambil apa nak? Berani. Kita oh teater. Jadi teater lagi ni mana dia video teater. Dengan anak kita mungkin. Okey. Terbiasa panggil Bang Malik boleh kah? Boleh. Okay. Saya kisah kita orang abang rasa muda je lah. Rasa muda tak nak. Okey, mungkin soalan penutup ataupun mungkin ada lagi nanti soalan. Kan Bang Malik sekarang tu dah 35 tahun dalam bidang seni tu ataupun kita terbalikkanlah Bang Malik nak umur Bang Malik nak. Then kalaulah boleh putar balik masa dan Abang Malik mau kembali kepada masa awal Bang Malik masuk seni, bidang seni tu, apa nasihat Abang Malik untuk diri Abang Malik sendiri? Untuk yang macam lepas sekiranya Abang Malik boleh kembali ke masa awal-awal Abang masuk bidang seni tu. Itu je saran daripada saya. Nasihat kepada diri sendiri. Terus berkarya. Dia jangan. Terus berkarya. Sebab saya tadi saya bertahan sampai 3 lebih tahun sebab saya berkarya dengan lakonan saya. Dan saya seronok sebenarnya tu apa? Saya malah kerja teknikal tau sih. Saya suka bilang bola nak lighting macam tu. Dengan itu lah tiba-tiba nak saya pernah malah cerita terdampar waktu yang dengan sangat kreatif. Sangat kreatif saya di antara orang yang terawal yang menubuhkan sebenarnya pasal jiwa saya dengan Sifa. Maksudnya kawan-kawan, lingkaran kita nyaman bekerja. Kita ada tim ya. Ya sebenarnya kami alasan ya. Udah waktu itu kami jadi sinografi.
memang dapat kita yang terdapat di pulau kami ada. Aku mau pelakon keluar dari pasir. Semua orang gila kau siapa malah lima dapat. Sebab kita bila kita mula kita mana kita ada jalannya macam ni, kita nak menjadikannya kita harus kita jangan hanya berbicarakan tapi kita ada jalan. Kami pun macam ya kaedah-kaedah yang kami selalukan. Cuma dengan cerita Tok Kesuma tu, bila kami ada contoh teknik dalam telaga ya, kami mau telaga ya, kita cerita benar tu sebenarnya. Metode walaupun yang metodenya macam cerita benar. Di atas Gunung Situbondo ada perigi, ada taman bunga yang sangat kacak. Sebab kalau cerita dari orang lain, mungkin kami sini atau cousin kami pun yang di Gunung Situbondo, dia adalah orang tak air turun. Bila dia turun, pasal dia terjumpa telaga. Dia pergi kacak telaga yang taman. Jadi dia tak rasa si nyaman. Turun di mana? Tengok tu mal. Atas ada taman telaga. Datang saya lagi. Sebab salah satu yang kami rasa kian berkarya, kami melalui pengalaman macam yang kami buat di atas pentas. Jadi kita ke semua Situbondo, kami pulang telaga ya. Apabila si tumpuk tu dia cacat, dia minum air, dia jadi macam kita bilang dia tebah, dia jadi bagus. Tapi macam ni nak highlightkan telaga yang menjadi sesuatu yang bila si telaga orang akan wah dengan besar, orang akan macam ada wow tentang telaga ya. Tentang ni memanglah telaga isi air, kami cumi dalamnya kayak tumpuk kipas. Bila lighting kena, airnya kan shining. Ya waktu dulu tu kami tambahkan lagi, kami ambil ilmu Rimba Rangers kami ya. Kami akan belun di situ kelak, belun kena tumpuk akan tidur di situ. Belun dia tumpuk kipas, belun yang akan terbang seolah macam agak tumpuk. Lagu mistik lah, lagu seolah macam telaga yang memanggil tumpuk. Tubuh akan terbuka berjalan menuju ke telaga. Makanya nasihat kepada saya daripada budak sampai tua tu teruskan berkarya ya jangan. Selagi bapak tu masih sihat, insya-Allah. Ya jangan. Okey. Itu sahaja lagi soalan. Okey, dengan tiadanya lagi soalan, berakhirlah kita punya seminar pada petang ini. Terima kasih Cik Malik Hasan atas segala perkongsian yang cukup bermakna pada petang ini. Saya percaya banyak ilmu dan inspirasi yang dapat kita ambil daripada sesi perkongsian ini. Dengan itu, saya menyerahkan semula majlis kepada pengacara majlis kita. Saya nama artis, tapi jorokan artis ada. Tentu bila kami berlakon kita muka-muka, kata le Benji, dah tinggal nak Benji ni kan. Benji bilang, "Abang, kenapa abang berlakon? Suara abang macam Zedi Omar." Okey, yang dapat kenalan Zedi Omar Sarawak.